Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar kelas 2 Hanafi. Jadi pada petang ini kita akan belajar tentang subtopik 11.3 yaitu pantolan. Okey, pantolan ialah suatu transformasi selain translasi yang kita telah belajar pada minggu lepas. Okey. Apakah pantolan? Pantolan ialah suatu transformasi yang berlaku apabila semua titik pada satah dibalikkan dalam satah yang sama pada suatu garis. Garis tersebut dinamakan paksi pantolan. Okey, jadi kita perhatikan gambar rajah di sebelah. Okey, kita ada satu objek, seperti yang kita dapat lihat dalam rajah. Okey, apabila kita ada suatu garis, garis ini, okey, kita balikkan bentuk objek itu pada garis tersebut. Okey, dia akan membentuk image bagi objek tersebut. Okey, garis tersebut tadi yang berada di antara objek dengan image itu kita panggil sebagai paksi pantolan. Okey, dia seolah-olah image antara awak dengan image awak di dalam cermin. Bila awak tengok diri awak dalam cermin, awak berjalan mendekati cermin, awak punya image dalam cermin itu pun bergerak juga mendekati cermin. Jadi umpama cermin tu sekarang ialah paksi pantolan. Okey, apakah ciri-ciri pantolan? Yang pertama, objek dan image berada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantolan. Okey, kalau awak ada satu paksi pantolan, objek dengan image dia berada bersebelahan, bertentangan dengan paksi pantolan. Seperti yang awak dapat lihat sekarang. Okey, objek berbentuk segitiga berwarna kuning, image-nya di sebelah bertentangan, image segitiga juga, tapi saya warnakan dia warna oranye untuk membezakan objek dan image. Okey, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, objek dan image mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantolan. Apa itu jarak serenjang? Okey, awak ambil satu bahagian yang sepadan dari objek dan image, awak sambungkannya. Okey, seperti yang awak dapat lihatlah. Saya ambil bucu di sebelah atas objek dengan image. Okey, saya sambungkan agar membentuk garis yang berserenjang. Jarak berserenjang. Kita nak cari jarak berserenjang antara titik dari objek ke paksi pantolan. Katakan sini 7 cm. Maka dari paksi pantolan ke bucu image juga sama jaraknya. Okey, 7 cm. Dengan syaratnya tadi, jarak itu mesti berserenjang, bersudut 90 darjah. Yang kita dapat lihat di sini ada segi 4 berwarna putih tu nak menunjukkan bahawa garisan itu berserenjang 90 darjah. Okey, ingat jarak dari objek dengan paksi pantolan adalah sama dengan jarak dari image ke paksi pantolan dengan jarak berserenjang. Okay. Ciri yang ketiga, bentuk dan saiz image adalah sama dengan objek tetapi orientasinya songsang. Awak boleh tengok sendirilah apa yang dimaksudkan dengan songsang. Nya terbalik. Macam awak tengok dalam cermin,
awak angkat tangan kiri, tapi dalam cermin tu macam awak mengangkat tangan kanan. Okey. Dia macam ni lah. Okey, dia songsang. Dan yang keempat, imej bagi suatu titik yang ada pada paksi pantolan ialah titik itu sendiri. Apa maksudnya? Okey, sebagai contohlah, kalau awak ada satu titik, titik itu berada betul-betul pada paksi pantolan, seperti awak dapat lihat di sini, yang titik warna merah ni. Okey, titik warna merah ni. Itu ada imej tak titik ni? Imej bagi titik ini ialah titik itu sendiri sebab dia betul-betul berada di tengah-tengah, berada di paksi pantolan. Dengan kata lain, imej itu berada di situ juga. Dia tidak terdapat di mana-mana, berada pada paksi pantolan itu sendiri. Okey. Jadi ada 4 ciri-ciri yang awak kena pasti. Okey, kita lihat contoh soalan dan penyelesaian. Ini yang paling mudah. Lengkapkan lukisan di bawah. Okey, kita dapat lihat di sini ada paksi putus, garisan putus-putus ini ialah paksi pantolan. Jadi awak dikehendaki melukis, melengkapkan gambar rajah ini. Okey. Jadi kita tengoklah. Dia mesti sepadan. Songsang, tapi bentuknya sama, saiz sama, tapi songsang. Okey, awak boleh kira lah. Ini berapa panjangnya? 3 petak. 3 petak. Okey. Yang ini, tengok bucu ni. Berapa jarak berserenjangnya? 2 unit. Maka di sini pun bucunya 2 unit. Kita sambungkan. Okey. So, dia lengkap seperti dalam penyelesaian di sebelah. Ini yang paling mudah. Nanti ada soalan tentang ini dalam buku kerja. Contoh yang kedua, dalam rajah berikut, segitiga M prime, tengok ada koma di atasnya. M prime ialah imej bagi segitiga M. Maksudnya, objek, imej. Okey. Di bawah suatu pantolan, huraikan pantolan tersebut. Okey, M objek, M prime itu imej. Jadi huraikan pantolan maksudnya awak kena nyatakan apakah paksi pantolan. Okey. Ada contoh jawapanlah di bawah penyelesaian. Okey. Jadi untuk objek yang imej ini awak ambil satu bucu yang sepadan. Awak buat satu garisan. Okey, garisan itu akan berserenjang. Okey, berserenjang dengan paksi pantolan. Okey. Okey, awak kena macam mana nak kena pasti paksi pantolan? Okey. Jarak dari objek ke imej berapa? 4 unit. Okey, tadi kita dah belajar paksi pantolan, dia jaraknya dengan objek dengan imej adalah sama. Okey. Begitu juga dengan bucu di belakang ini. Okey, 4 unit. Okey. Jadi paksi pantolan dia mesti di tengah-tengah. Kalau 4 unit kita bahagi 2, okey, sebab dia nak sama panjang. Okay. Maka paksi pantolan sebenarnya di sini pada paksi X. Okay. Jadi soalan minta huraikan pantolan tersebut. Kita huraikan dengan menyatakan objek M dipantulkan pada paksi X. Paksi X yang inilah. Maksudnya paksi X ni merupakan paksi simetri. Okey, begitu juga dengan soalan B. Okey, tengok ni jaraknya 4
unit. Oke, ini juga bawah nih 4 unit. Jadi 4 kita bahagi 2 lah, setengah. Oke, sebab dia mesti sama panjang dari objek dengan image. Jadi paksi pantolan bagi gambar rajah B ni ialah betul-betul pada paksi Y. Oke, maka kita tulis objek M dipantulkan pada paksi Y. Contoh yang ketiga. Oke, lukis image bagi segitiga ABC di bawah pantulan pada garis LM. Oke, jadi kita nak lukis. Dia ada langkah-langkah di sini. Langkah 1, pilih mana-mana bucu dan bina garis serenjang dari bucu tersebut ke garisan LM dan panjangkan melebihi paksi pantulan tersebut. Selarikan garisan tersebut kepada semua bucu yang lain. Tentukan jarak bucu masing-masing dari paksi pantulan dan tandakan jarak yang sama dari paksi di atas garisan yang sama. Lakukan perkara yang sama pada semua bucu. Okey, seperti inilah. Okey, kita tengok contoh saya buat. Okey, dekat bucu B ni, okey, awak buat garis berserenjang dengan LM. Okey. Berapa unit? 1 unit kan? Jadi garisan tu awak panjangkan di sebelah kiri sebanyak 1 unit juga. Inilah image bagi bucu B. Jadi perkara yang sama juga awak buat untuk titik A. Memandangkan titik A ni dia selari dengan B, berapa panjang dia? 1, 2, 3 unit. Maka dekat image ini A di sini. Okey, sebab panjangnya mesti samalah. 3 unit. Dan yang terakhir bucu C. Okey, buat garis berserenjang. Okey, pastikan dia membentuk sudut tegak dengan garisan LM. Okey, kira berapa unit ni? 4 unit. Jadi garisan ni tadi awak panjangkan lagi di bersebelahannya. 1, 2, 3, 4. Ini image C. Dan yang terakhir kita lengkapkan. Lengkapkan image. Okey, maka ini ialah image bagi ABC. Soalan yang keempat, contoh keempat. Dalam rajah di sebelah, M' ialah image bagi M di bawah suatu pantulan. Tentukan koordinat P di bawah paksi pantulan yang sama. Okey, kita tengok. Ini objek segitiga M. M' ialah image. Okey. So, pertama sekali kita kena cari dulu di manakah paksi pantulan antara M dengan N'. Okey. Jadi kita ambil satu bucu yang sepadan dari objek dan image. Okey. Kita buat sambungkan garisan. Okey, begitu juga dengan bucu yang lain. Sambungkan. Okey. Yang depan ni 2 unit kan? 2 unit kalau setengah maksudnya ini di tengah-tengahnya. Okey, yang belakang pun sama. 2 unit. Kalau kita bahagi 2, 1 unit lah setengah sini. Maka paksi pantulannya ialah di sinilah.
Okey, garisan warna hijau. Paksi pantolan ialah garisan. Apa nama garisan ni? Tengok garisan ni Y ya. Y sama dengan 1. Tengok skala dia 1 ni ialah paksi Y. Jadi Y sama dengan 1. Garisan Y sama dengan 1. So, untuk image bagi P, okay, kita berbalik kepada soalan. Image bagi P ni, titik P ni, kita buat garis berserenjang dengan paksi pantolan. Serenjang kan? 2 unit. Maka dari garisan berserenjang, juga kita panjangkan garisan tersebut sebanyak 2 unit. Inilah image bagi P. Okay. Apakah koordinatnya? P prime. Koordinat P prime ialah berapa? Awak bacalah. Okay. X-nya negatif 3. Y-nya negatif 1. Okay. Saya harap jelas contoh soalan dan penyelesaian ini. Jadi, latihan untuk buat dalam buku kerja muka surat 157 ke 58 kalau tak silap saya. Soalan dimulakan dengan soalan nombor 14. Okey, ini awak lengkapkan. Kemudian soalan 15. Tentukan sama ada rajah berikut adalah pantolan atau tidak. Awak kena tentukanlah dia pantolan ke bukan pantolan. Okey, berdasarkan ciri-ciri yang kita dah belajar tadi. Okey, kalau pantolan awak tulis dalam kotak lah pantolan. Soalan 16, lukis imej bagi rajah berikut di bawah pantolan pada paksi PQ. Ini awak lengkapkan imejnya. Soalan 17. Perihalkan pantolan. Okey, macam ada contoh di sini. Okey, pantolan adalah pada paksi X. Ini paksi X. Inilah paksi pantolan sebab jarak dari objek 3 unit, dari image juga 3 unit. Ini 1 unit, 1 unit. Maka paksi pantolannya ialah paksi X ni lah. Untuk soalan A, kita tengok. Dia dah ada sini sebenarnya. Okey. Ambil satu titik sini. Berserenjang. Cari, dia mesti berserenjang. Okey. Jadi, sinilah sebenarnya paksi pantolan. Pantolan ialah MN. Begitulah seterusnya. Jadi, awak buat untuk B, C, D, dan E. Okey, cuba dulu. Jangan tak cuba langsung. Dan soalan 18. Lukis image bagi objektif di bawah pantolan pada garis PQ. Ini juga dah ditunjukkan dalam contoh tadi. Okey, ini objek, garis paksi pantolan, ini image. Okey, jadi awak kena lukis image A, B, C, D, E. Dan ini yang terakhir, soalan 19. Nyatakan koordinat image atau objek bagi titik-titik berikut di bawah pantolan yang diberikan. Okey, kita tengok di sini. Soalan ni contohnya. Pantolan pada paksi X. Okey, jadi kita kena tengok pada paksi X. Okey. Image bagi R. Kita cari mana R. Ini R.
Okey. Mana image bagi R? Dengan paksi pantulannya tadi, paksi X. Kita tengoklah. Jarak berserenjang. Okey, 2 unit kan. Okey, jadi di sebelah atas sebanyak 2 unit juga. Ini R. Apa koordinatnya? 9, 2. Okey, 8, 9, 10 kan. Paksi X. Paksi Y-nya 2. Begitulah seterusnya. Okey, awak cuba dulu. Nanti esok kita akan bincangkan dalam waktu kelas pukul 3.